Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kita sekali lagi dalam pengajian mengenai puasa Ramadan yang akan kita hadapi pada minggu hadapan ini. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan hajat, dan disampaikan semua kita ke bulan Ramadan dalam keadaan beramal dan beribadah dan diterima Allah, dan diampunkan dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, malam ini merupakan pengajian kita yang ke-9, yang dimana kita telah mulakan, malam ini yang ke-9, yang dimana kita telah mulakan pengajian kita ini pada hari Jumaat yang lepas, 10 hari bulan April. Maka dengan itu kita sudah masuklah pada hari ini, hari Sabtu, iaitu pada hari Sabtu, dan dengan itu kita sudah pun dah lebih kurang 9 hari, ya. Ya, para jemaah sekalian, pengajian kita yang telah kita sampaikan semalam mengenai orang-orang yang membayar fidyah dengan mengqada puasa. Ada yang kita katakan mereka wajib qada dan wajib bayar fidyah. Kalaulah sekiranya seorang ibu yang batalkan puasanya kerana bimbangkan anak yang dalam kandungannya, ataupun bimbangkan anak yang disusukannya tak cukup akan zat-zat untuk menyusukan anak tersebut, maka dia wajib bayar qada dan juga fidyah. Kalaulah sekiranya dia hanya bimbang pada diri dia, ibu ini dia tak ada bimbang pasal anak dia, tapi bimbang pasal diri dia sendiri. Sebab diri dia tak kuat, tak sihat, maka dia pun tak berpuasa, maka itu dia wajib qada sahaja. Ataupun dia meninggalkan puasa kerana bimbang dirinya dan juga bimbangkan anaknya, tetapi ada tersangkut dengan dirinya juga, maka dia hanya membayar qada sahaja tanpa fidyah. Dan kita juga telah bicarakan tentang mereka yang wajib qada sahaja, seperti orang yang tak puasa, makan minum siang hari Ramadan, dan orang yang kita katakan yang wajib fidyah sahaja, iaitu seperti orang tua, demensia, yang sudah uzur, yang tak ingat lagi, yang sudah nyanyuk. Ya, jadi mereka ni semua sudah boleh kita kata bayar fidyah tanpa wajib qada. Ataupun orang yang sakit, yang tak ada lagi kita harapan untuk sembuh, maka kita juga membayar fidyah tanpa qada. Dan ada yang tak wajib fidyah dan tak wajib qada, iaitulah mereka yang tak berpuasa daripada golongan orang-orang yang masih anak-anak kecil belum baligh, ataupun orang kafir yang di mana masa kekafirannya dia tidak wajib dia berpuasa, dan dia tak wajib qada ataupun bayar fidyah kalau dia memeluk agama Islam. Dan kita juga telah menyebutkan tentang perkara yang membatalkan puasa semalam dengan cara terperinci, iaitulah puasa orang yang membatal puasa dengan kerana persetubuhan, iaitu persetubuhan di mana dilakukan pada siang hari daripada bulan Ramadan. Maka dengan itu dia adalah dikatakan membatalkan puasa, beserta dengan dia itu dikenakan fidyah. Jadi kalau sekira seorang suami melakukan hubungan dengan isterinya pada siang hari Ramadan, maka batallah puasa suami dan isteri, tetapi yang wajib membayar fidyah ialah sang suami sahaja. Sang isteri tidak wajib membayar fidyah. Dan fidyah itu berupa kepada beberapa perkara, 3 perkara.
dia mesti mengikut urutan. Maknanya urutan ialah dia pertama merdekakan seorang hamba. Kalau sekiranya merdekakan seorang hamba tu tak ada atau tak mampu, maka kenalah dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalaulah sekira berpuasa 2 bulan berturut-turut pun tak mampu kerana dia orang tua, orang sakit, tak kuat, maka dia hendaklah memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap satu orang satu cupak makanan, iaitu satu cupak sebanyak 750 gram. Tak sampai 1 kilogram lah. Diberikan makan yang asas iaitu beras kepada 60 orang fakir miskin. Itulah denda atas mereka atau suami yang melakukan hubungan suami isteri ataupun persetubuhan di dalam keadaan dia sedar, itu bulan Ramadan, dalam keadaan dia dalam berpuasa dalam bulan Ramadan, ya. Itu hukumnya. Menyambung kita dalam pelajaran kita pada hari ini, iaitu di muka surat yang ke-82, yang di mana kita sedang membaca daripada kitab Marhaban Ya Ramadan. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Said Muhammad Amin Al-Idrus. Beliau adalah murid kepada seorang alim yang hebat di kota Madinah, yang di mana gurunya bernama Al-Allama Al-Faqih Al-Habib Zain bin Semid. Jadi beliau kedua-duanya masih lagi hidup di kota Madinah Munawwarah, dan kepada kedua-dua guru kita itu marilah kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Menyambung daripada perkataan kita semalam, maka masuk kita dalam muka surat yang ke-82, faedah puasa sunat bagi seorang isteri. Jadi apa hukum seorang isteri nak puasa sunat? Berpuasa sunat bagi seorang isteri tanpa izin dari suami, hukumnya adalah haram. Akan tetapi hukum puasanya tetap sah. Hal ini terjadi jika si suami berada di rumahnya. Lain keadaannya jika suami bermusafir dan tidak akan kembali kecuali setelah terbenamnya matahari, maka boleh bagi si isteri untuk berpuasa tanpa izin dari suami. Jadi begitulah dia. Isteri ini dia punya salah satu kewajipan dia ialah melayan suami. Jadi apabila suami itu berada dalam rumah atau dalam negeri, dia pergi kerja tapi nanti dia balik pada petang, sedangkan isteri itu nak puasa sunat, kenalah minta izin suami. Kalaulah sekiranya dia tak minta izin suami, hukumnya haram, berdosa. Melainkan kalau suami itu maafkan dia. Tetapi kalau sekiranya suami itu tidak ada dalam negeri, umpama suami itu bermusafir dan tidak akan pulang melainkan setelah terbenam matahari, jadi sepanjang hari suami itu tidak ada di rumah. Jadi tak ada apa yang perlu sang isteri melayan suaminya. Maka dengan itu isteri pun nak puasa sunat, harus hukumnya. Walaupun tanpa izin suami, ya. Sebab apa? Sebab bila suami itu maaf kata, dia berkehendak kepada sang isteri itu mesti merelakan dirinya kepada sang suami. Dan ini adalah hukumnya wajib. Ya, kalau sekiranya sang isteri itu sedang masak pun, kalau suami itu berkeinginan untuk si isteri itu, wajib si isteri itu tinggalkan masakan sebentar untuk melayani suami. Itu adalah merupakan hak suami. Apalagi kalau sang isteri itu nak berpuasa, dia tak boleh buat tu alasan dia berpuasa kalau sekiranya dia tak mendapatkan izin daripada suaminya. Cara qada puasa Ramadan. Jika seseorang memiliki tanggungan qada puasa Ramadan, maka yang lebih utama qadanya secara berturut-turut sampai selesai, dan boleh juga terpisah-pisah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau orang yang qada puasa, umpamanya lah wanita, ya, dia dalam masa Ramadan dia ada uzur, jadi 6 hari dia tak puasa. Bila dia qadakan puasa Ramadan dia, maka ada 2 cara. Cara pertama dengan berturut-turut, maknanya dari 1 hari sampai hari ke-6 dia tak boleh terpisah. Tetapi ada juga pendapat
yang boleh terpisah satu hari, betul dia lat-lat satu hari lagi. Itu dua pendapat tu ada dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berdasarkan kepada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana alaihi saumun min Ramadan falyasrudhu wa la yaqta'hu, rawahu Ad-Darqutni. Barang siapa yang memiliki kewajipan qada dari puasa Ramadan, maka lakukanlah secara berturut-turut dan jangan memisahkannya. Ini hadis ini menyuruh berturut-turut. Tapi ada juga hadis yang lain pula, iaitu daripada hadis Nabi bersabda, man kana ali syai'un min Ramadan falyasumhu in syaa mutatabi'an wa in syaa mutafarriqan. Barang siapa yang memiliki kewajipan qada dari puasa Ramadan, maka puasalah jika ingin secara berturut-turut, dan boleh juga jika ingin secara terpisah-pisah. Hadis riwayat Imam Darqutni juga. Jadi di sini kedua-dua hadis ini antaranya yang membolehkan yang memastikan berturut-turut, dan ada pula yang membolehkan berpisah-pisah. Jadi terserahlah kepada yang empunya diri. Kalau dia mampu membuat berturut-turut, itulah yang paling baik. Tapi kalau tidak, boleh dia buat terpisah-pisah. Faedah yang pertama, membatalkan puasa sunat atau solat sunat. Jadi orang tu puasa sunat ataupun dia sembahyang sunat, boleh tak dia batalkan puasa sunat dia itu? Puasa wajib tak boleh lah, ya. Kita dah sebutkan pelajaran kita. Membatalkan puasa sunat atau solat sunat hukumnya adalah harus. Akan tetapi makruh jika tanpa terdapatnya uzur, dan tidak wajib diqada, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi hukumnya harus. Boleh kalau dia tengah puasa sunat, tiba-tiba dia rasa nak buka puasa, maka dia buka puasalah. Tak adalah dia tu berdosa ataupun nak kena wajib qada, tidak. Tapi yang bagusnya, janganlah dia buka kerana dah puasa dan niat tu dah jadi. Kalau dia buka dengan tanpa uzur, makruh. Kalau ada uzur, tak apa. Uzur tu macam dia rasa tak kuat, badan tak sihat, dia rasa tak boleh nak teruskan, ataupun misal kata dia didatangi oleh tetamu yang jauh, tetamu yang jarang datang ke rumahnya. Jadi dengan tu dia pun nak meraihkan tetamunya, maka dia pun berbuka puasa. Maka ini dibolehkanlah dengan ada sebab, ada uzurnya. Ini dalam mazhab Syafi'i, dan dia tak wajiblah mengqadakannya. Tapi kalau sikit dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullah, tidak boleh dibatalkan, dan jika dibatalkan wajib qada. Masya-Allah, ya. Itu mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kalau dah ada puasa ni, dah walaupun puasa sunat, jangan dibatalkan. Kalau batal, wajib qada. Macam tu. Begitulah juga dalam masalah sembahyang sunat. Kita sembahyang sunat, kalau dalam mazhab Syafi'i, harus kita batalkan dia. Tapi makruh lah tanpa uzur. Jadi kalau ada uzur, kita bolehlah batalkan. Umpama uzur tu, kita sudah di akhir waktu, kita sembahyang sunat, kemudian kita dengar kawan kita kata, lagi 5 minit nak habis waktu asar ni. Jadi kita pun sembahyang sunat asar tadi, batalkanlah sembahyang kita, dan kemudian kita pun sembahyanglah fardu. Ataupun kita tengah-tengah sembahyang sunat, qamat. Dah qamat, alamak, aku tengah sembahyang sunat ni. Jadi kita boleh batalkan. Cuma cara membatalkannya, di sini dalam bab sembahyang ni ada sikit beza. Cara membatalkannya tak boleh terus kita lepas gitu saja. Kenapa? Kerana kita perlu sempurnakan kepada akhirnya. Kita semua tahu, solat itu bermula dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan memberi salam. Jadi kalau sekiranya kita nak berhentikan solat kita dalam rakaat pertama, kita nak sembahyang 2 rakaat, tapi tengah-tengah rakaat pertama terus qamat, kita pun segera selesaikan rukuk, i'tidal, kita sujud, duduk, sujud, tahiyat akhir. Tahiyat akhir, ya. Kita pun beri salam. Ni dapat 1 rakaat aja. Tak jadi 2, betul. Kita sebenarnya nak batalkan, tapi tak bolehlah dibatalkan begitu saja. Mestilah sampai akhirnya tahiyat akhir yang beri salam.
Jadi habis ustaz dapat ke pahala sembahyang sunat qabliyah tu? Jawapannya pahala qabliyah tu tak dapatlah. Kenapa? Kerana dianya buat 2 rakaat sedang qabliyah tu 2 rakaat. Dia buat 1 rakaat sedang qabliyah tu 2 rakaat. Tetapi dia dapat pahala sembahyang 1 rakaat ni pahala lah. Tapi taklah jadi qabliyah. Jadi macam tu. Jadi untuk kepada mereka yang salat sembahyang sunat, bila qamat jangan terus batalkan. Selesaikan sampai rukuk, sampai i'tidal, sampai sujud, duduk tahiyat dan kemudian baru beri salam. Itulah yang betulnya sebagai kita menjaga adab tata tertib kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun memang dalam ayat Quran Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan kamu. Itulah sebabnya Imam Hanafi kata tak boleh batalkan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i nak batalkan, tapi kita sempurnakannya. Masalah dalam puasa. Jika ada seorang yang sering tidak berpuasa di bulan Ramadan pada tahun-tahun yang lalu, kemudian dia menyesal dan dia bertaubat dan ingin qada puasanya, hanya sahaja dia lupa akan hari, tahun dan jumlah hari yang ditinggalkan. Bagaimana cara qadanya dan bagaimana cara niatnya? Jadi dia ni ialah dulu-dulu nakal-nakal, ya, kadang puasa kadang tak puasa, banyak ponteng-ponteng, ya, dia tak kisahlah hukum agama tu. Tapi alhamdulillah dah dapat hidayat, dia pun bertaubat dan dia pun nak qada akan puasa-puasa yang ditinggalkan, tapi dia tak ingat berapa jumlah harinya dan pada tahun bila. Jadi macam mana sekarang dia nak qadakan puasa dia? Wajib qada puasa setiap hari yang dia tinggalkan. Wajib dia qada puasa dia. Tetapi sekarang macam mana nak niat? Dia punya kewajipan niat melakukan qada puasa Ramadan tanpa menentukan waktunya, baik dari segi hari maupun tahun. Dia tak perlulah jatuhkan ni aku qada puasa tahun 1420 Hijrah atau 1415 Hijrah. Tak payah. Iaitu tak diwajibkan. Tapi yang perlu dia qadakan setiap satu hari yang ditinggal, dia qada. Macam mana tu nak kira tu? Dia buatkan anggaran. Kalaulah sekira dia sekarang umurnya dah 30 tahun. Dia mencuai-cuaikan puasa daripada semenjak dia baligh. Baligh dia 15 tahun katakan. Jadi 15 sampai 30 dah 15 tahun. Dalam tempoh 15 tahun mungkin dia ada puasa, ada tak puasa, ada puasa tak. Okeylah kita kata setiap 1 bulan 15 hari dia puasa, 15 hari tak puasa. Jadi kalau 15 hari, kalau 10 tahun dah jadi 150 hari. Kalau 15 tahun dah jadi 225 hari. Jadi dia kena qadakan 225 hari. Tapi yelah kalau nak qada tu, nak puasa tiap-tiap hari pun mungkin tak larat, ya. Mungkin dia ambillah masa setiap satu minggu tu 2 hari ke 3 hari ke, atau puasa Senin Khamis ke, ya. Dia qadakan. Cuma di sini persoalannya apakah dia nak kena bayar fidyah? Itu satu masalah yang timbul. Apabila seseorang melambatkan qada puasa Ramadan sampai bertemu kepada Ramadan yang berikutnya, maka dia wajib membayar qada dan juga membayar fidyah. 2 perkara. Dia qada dan bayar fidyah. Jadi umpamanya tahun lepas Ramadan dia ada tinggal 2 hari. Dia tak qada lagi. Sampai masuk Ramadan yang akan datang ni, hari Jumaat depan ni Ramadan, dia tak qada juga yang 2 hari lepas tu. Nanti dah habis Ramadan tahun ini, dan lepas tu dia kena qada 2 hari yang dia tak tunaikan Ramadan tahun lepas, dan dia kena bayar 2 fidyah. 2 fidyah tu setiap satu fidyah 1 cupak makanan, iaitu kira-kira 750 gram makanan untuk orang miskin, iaitu beras lah kita kata. Jadi itu kalau sekiranya dia lewatkan sampai setahun. Kalau dia lewatkan sampai 2 tahun atau 3 tahun, adakah fidyah dia itu berganda? Puasa dia tetap kalau 1 hari tinggal, 1 hari dia qada.
Tetapi kalau sekira fidyah itu, kalaulah dilambatkan mengqadakannya daripada mula dia tinggalkan setahun lambat, kemudian 2 tahun lambat, setahun lambat tu dah satu fidyah. 2 tahun lambat, 3 tahun lambat, apakah fidyah dia tu berganda-ganda mengikut jumlah tahun yang dilambatkan. Sebagai contoh, dia lambatkan 2 tahun. Jadi satu hari dia punya qada puasa tu dia tak tunaikan sampai 2 tahun lambat. Jadi 2 tahun 2 fidyah. Nah, jadi dah jadi 2 fidyah. Kalau 10 tahun jadi 10 fidyah. Apakah berlaku demikian? Itu memang ada pembahasan ulama dalam mazhab Syafi'i. Ada khilaf antara ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan yang pendapat yang paling kuat sekali ialah berganda. Kenapa berganda? Sebagai denda kepada melambatkan mengqadakan puasa. Itu adalah merupakan pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau dia melambatkan qada puasanya kerana dulu dia tak puasa sampai 10 tahun, jadi satu hari yang dia tinggalkan yang dia nak qada beserta dengan 10 fidyah. 10 fidyah itu 10 mud, 10 cupak. Jadi lebih kurang dalam 7 kilogram setengah. Jadi sebab satu cupak 750 gram. Jadi kalau sekiranya kita 10 tahun, jadi 10 fidyah. Jadi 10 fidyah tu 7 kilogram setengah. Macam tu. Tetapi ada pendapat yang kedua dalam masalah ini, dalam mazhab Syafi'i juga, yang mengatakan tidak berganda, ya. Jadi perkataan berganda tu sebagai denda kepada mereka yang mencuaikan untuk mengqada. Tetapi kalaulah andai kata orang yang bertaubat tu orang yang miskin, ya, dia pun bukan ada kemampuan, dia nak membayar denda pun dia pun tak mampu, nak berganda-ganda, maka dengan itu bolehlah juga kita memakai pendapat yang kedua ini. Walaupun pendapat kedua itu tidak kuat, tetapi keadaan menentukannya. Tapi kalau sekiranya dia ada kemampuan, mengapa tidak? Dia bayar dah denda mengikut dia punya berganda itu, dan itu pun merupakan sedekah kepada orang fakir miskin, ya. Masalah-masalah dalam puasa. Ini ada beberapa masalah. Pertama, jika ada seorang yang sering tidak berpuasa. Ini maaf, itulah kita pembaca tadi, ya. Soalan yang keduanya, ada seorang yang apabila naik kenderaan akan muntah. Apakah hal tersebut termasuk muntah yang sengaja sehingga dapat membatalkan puasa? Ini orang yang memang penyakit dia lah. Dia naik kenderaan, dia mabuk dan dia muntah. Habis macam mana kalau dia puasa ni? Tiap-tiap kali nak pergi kerja, naik kenderaan, dia akan muntah. Mabuk dia muntah. Jawapannya, termasuk muntah yang sengaja yang dapat membatalkan puasa, kecuali jika waktu naik kenderaan tersebut tidak dapat dielakkan lagi dalam keadaan darurat. Jadi kalau dia dah tahulah diri dia tu, aku ni kalau puasa ni, kalau naik kenderaan, muntah. Ya, kalau gitu, jangan naik kenderaan. Kalau kau dah tahu kau muntah, kau naik juga kenderaan, mana kau ni sengaja. Dan kita dah katakan bahawa muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Melainkan kalau darurat. Darurat tu macam mana? Dia nak kena bawa pergi ke hospital kerana rawatan ni, bimbang takut COVID-19 ni. Jadi dia kalau naik kenderaan ni muntah, habis tengah puasa ni Ramadan. Apa nak buat? Ini pun penyakit, takut bimbang juga nanti menular kepada orang lain. Dia pun naiklah kenderaan. Dah betul pula naik kenderaan, dia pun muntah. Itu bukan dengan sengaja, tapi itu darurat. Jadi tidaklah membatalkan akan puasa dia, ya, sebab dalam keadaan terpaksa. Soalan yang ketiga, seorang apabila bekerja berat dalam bulan Ramadan, dia mengalami kesulitan. Apakah dia dibolehkan berbuka jika mengalami kesulitan? Kesulitan ni kesusahan, kepayahan, tersangat letih, yang di mana boleh buat mudarat pada diri dia. Dan demikian juga tak boleh diteruskan dengan puasa. Akan jatuh sakit lebih berat lagi. Pada pertengahan hari,
Jadi boleh tak dia nak buka puasa ni? Jadi ni umpama orang yang kerja labor lah, kerja keras, kerja berat, angkat batu lah, ya. Kemudian dia kerja kan di tengah hari panas, ya. Kerja memang kerja berat lah. Kalau tak puasa tak apalah. Ini tengah puasa pula, macam mana ni? Jika boleh, maka sampai manakah batas kesulitan yang membolehkan baginya untuk berbuka puasa? Jadi kalau kita kata bolehlah, kalau sekiranya dia tu nampak menghadapi kesulitan, keberatan, ya, susah dia nak teruskan puasa dengan keadaan dia kerja, maka di sini bolehlah. Kalau dia boleh, kalau dia bolehlah, maka manakah batas hadnya yang dikatakan boleh? Jangan sampai dia melampaui apa yang tak boleh diteruskan juga buka puasa. Ini dia punya soalan dia. Jadi jawapan kita di sini pertama sekali, kalau boleh ke dalam masa bulan berpuasa Ramadan ni, carilah kerja yang ringan sikit. Sebab ini pun nak mencari rezeki, dan rezeki pun dari Allah. Dan kalau boleh kita cari rezeki yang cara boleh kita tunaikan perintah Allah. Jangan sampai kita terpaksa diri. Melainkan kalau dah tak ada kerja lagi. Kita ni ada anak 10 orang. Kau nak bayar makan minum anak-anak, rumah, sekolah. Habis tak ada kerja, susah juga kita ni. Jadi terpaksa. Tak ada kerja yang boleh menerima dia. Dengan sekarang zaman, keadaan ini susah nak dapat kerja yang kita nak pilih-pilih. Jadi terpaksa kerja berat. Jadi dia pun berpuasa Ramadan, tapi dah tak larat dah, ya. Macam mana ni nak teruskan puasa ke tak larat ni? Kalau tak bekerja, tak ada pula pendapatan untuk anak isteri, maka bolehlah dia berbuka puasa. Tetapi batas dia punya kita katakan kesusahan, kepayahan dia tu. Batas kesulitan yang membolehkan dia untuk berbuka puasa adalah keberatan, kesusahan, kepayahan. Sebagaimana dibolehkan untuk orang yang bersolat fardu dengan cara duduk. Macam mana kalau orang nak solat fardu, dia wajib berdiri. Kalau sekira dia tak boleh berdiri, dia boleh duduk. Tapi nak kata tak boleh diri tu sampai bila? Sebab bukan senang-senang nak terus main duduk. Di mana kalau dia berdiri tu, dia mabuk. Dia mabuk dan dia akan tombang. Ataupun dia nak berdiri tak boleh. Kenapa? Kerana punggung dia tu sakit. Atau kaki dia tu tak boleh berdiri. Dia ada injured, ada patah. Jadi ini semua sebab yang membolehkan dia tu untuk sembahyang duduk. Itulah dia juga ibaratnya, ya, sebagai contoh. Maknanya orang ni kalau dia kerja dengan keadaan dia berpuasa, dia akan jatuh, dia akan mabuk, dia akan pingsan. Ataupun dengan dia bekerja tu akan menjadikan dia tu besok sakit, berat. Hari ini dia betul-betul dia habiskan kerja dengan puasa, tapi besok dah tak boleh bangun dah. Kalau sudah macam itulah keadaan orang seperti itu, maka bolehlah dia tu berbuka. Tapi kalau sikit-sikit saja, pening-pening sikit aja, sabarlah, ya. Ni memang bulan puasa. Sabarlah, rehat sekejap, umpamanya lah, ya. Soalan yang keempat. Apakah boleh qada puasa Ramadan dengan bertujuan berhati-hati kerana khawatir dengan puasa Ramadan yang telah lalu mungkin ada yang tidak sah? Jadi dia nak qadakan puasa Ramadan. Tapi nak qada tu hari yang mana engkau tak puasa? Tak tahulah aku ni, cuma aku bimbang lah, takut ada yang tidak sah. Jadi aku pun nak qada je lah. Satu hari. Orang kata nak tampalkan lah, ya. Jawapannya, tidak boleh. Dan hukumnya adalah haram apabila yakin tidak mempunyai tanggungjawab akan qada. Jadi kalaulah kita memang tak ada satu hari pun batal dalam puasa Ramadan kita, tapi saja kita nak ekstrakan satu hari, ataupun kita nak qadakan satu hari je qada, kalau ada yang tak sah ke apa, maka di sini hukumnya haram. Sebab Ramadan dah cukup imma 29 hari atau 30 hari. Jadi kalau kita rasa nak melebihkannya dengan kita qadakan tu, itu kita sudah menambah pula hukum bulan Ramadan tu jadi 31 hari. Itu hukumnya haram. Tetapi boleh jika syak
apakah mempunyai tanggungan qada atau tidak. Jadi kalau sekiranya dia syak tu maknanya dia was-was. Was-was apakah satu hari yang dalam bulan Ramadan dia ada tinggalkan satu hari, tapi tak confirm satu hari tu yang mana satu. Itu dah memanglah dia ada tinggalkan satu hari. Maka cara niatnya adalah dengan cara niat puasa qada apabila dia mempunyai tanggungan qada, dan niat puasa sunat apabila tidak mempunyai tanggungan qada. Jadi kalau sekiranya dia ada hutang puasa, maka wajib niat dia, aku niat puasa, niat besok hari puasa qada Ramadan yang lepas. Itu saja. Macam itulah juga kalau dia ada rasa was-was, satu hari tu aku terbuka puasa. Jadi dia tak menentu hari apa. Itu wajiblah qada dia tu, ya. Itu diharuskan. Tapi kalau saja-saja kita nak tambahkan, itu tak boleh. Macam kita semayang juga. Kita semayang dah cukup 4 rakaat. Tapi kita nak tambah 1 rakaat ni. Kenapa? Yelah, aku tak tahu mana 1 rakaat aku ni. Mungkin aku baca Fatihah tak betul ke? Rokok, sujud tak betul ke? Kalau sekiranya kita yakin kita dah buat semua betul, kemudian kita nak tambah sebagai orang kata berjaga-jaga, berhati-hati, tak boleh. Itu sudah menambah rukun. Jadi kita dah cukup 4 rakaat, kita 4 rakaat tak boleh tambah lagi. Macam tu juga puasa. Puasa dah 30 hari, cukup 30 hari. Melainkan kita was-was. Macam kita semayang juga was-was. Ni 4 rakaat ke 3 rakaat ni. Itu kita tambahlah 1 rakaat. Itu yang macam tu juga puasa. Aku ni puasa ni cukup ke 29 hari ke 30 hari? Itu kita tambahlah, kita qadakan dia 1 hari. Itu sebagaimana kita dah sebut tadi. Soalan yang kelima, apakah wajib bagi perempuan yang sedang istihadah? Ini masalah perempuan istihadah, darah penyakit, untuk menyumbat kemaluannya jika ingin solat sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Ini masalah orang perempuan. Dia istihadah. Istihadah tu darah penyakit yang berterusan, walaupun di luar daripada jadual uzur haid dia. Orang perempuan dia tahulah uzur haid dia tu 6 hari ke 7 hari ke, ataupun maksimumnya 15 hari. Tapi ini dah lebih dah ni. Jadi dia tahu diri dia istihadah. Okey, orang perempuan istihadah wajib puasa, wajib semayang. Ya. Sekarang soalannya dia nak semayang, tetapi sekarang darah ni masih keluar. Kalau darah ni masih keluar, nanti macam mana semayang ni, batal ke tidak ni? Habis kalau dia nak semayang, maaf kata dia nak ambil apa-apa untuk tampalkan, maaf kata dia nak masukkan dalam lubang kemaluannya untuk tahankan darah jangan keluar. Sebab dia nak semayang. Apakah hukumnya? Jawapannya, hukumnya adalah tidak wajib. Bahkan hal tersebut hukumnya adalah haram dan membatalkan puasa. Dia tak wajib untuk memasukkan sesuatu dalam kemaluannya untuk menahan darah. Sebab perempuan istihadah, darah keluar pun memang tak membatalkan puasa kerana itu penyakit. Dan penyakit itu diberikan keuzuran, diberikan kemaafan. Semayang dia sah, wuduk dia sah. Cuma dia satu wuduk untuk satu fardu. Dia tak boleh buat 2 fardu. Dia dah ambil wuduk, nak semayang zuhur. Lepas tu, nak semayang asar lagi. Tak boleh. Kena ambil wuduk balik. Kenapa? Sebab satu wuduk untuk satu fardu bagi perempuan yang ada istihadah. Itu hukum dia. Jadi kalau macam tu darah keluar-keluarlah. Tak apa, dia pakai dia punya biasa sajalah. Ya, dia punya tisu dia. Kemudian lepas tu, tapi puasa dia tak ada rosak. Sebab perempuan istihadah memang wajib puasa. Tapi maaf kata kalau dia masukkan sesuatu dalam kemaluannya, inilah hukum memasukkan dalam rongga terbuka, maka itu membatalkan puasa. Jadi hukumnya haramlah membatalkan puasa. Soalan yang ke-6. Apakah wajib berpuasa apabila anak bulan Ramadan dilihat dengan menggunakan kaca pembesar, teleskop? Dia menampak anak bulan tapi pakai teleskop. Nampaklah, ada nampak, tengok nampak. Sekarang ni nak kena puasa tak? Nampak dah ni tapi dengan teleskop. Tengok kat mata biasa tengok tak nampak. Jadi kalau pakai teleskop pun nampak. Jawapannya, hukumnya adalah tidak wajib. Tak wajib puasa
dengan menggunakan teleskop menampak anak bulan. Kerana yang mewajibkan puasa adalah melihat hilal anak bulan tanpa perantaraan alat pembesar. Yang wajib ialah melihat dengan mata kita yang original. Kita nampak anak bulan, nampak, okey, wajib puasa besok. Nampak anak bulan, tak nampak, tak wajib puasa besok. Tak mestinya kita menggunakan pembesar. Kalau pembesar tu kita gunakan sebagai bantuan sahaja. Umpamanya, untuk kita checking, cari mana nampak anak bulan. Oh, sanalah nampak anak bulan. Nampak. Okey, dah nampak. Okey, sekarang kita tengok mata kita. Nampak tak anak bulan? Oh, nampak. Okey, baru wajib puasa. Nampak tak anak bulan? Oh, tak nampak. Tak nampak, tak wajib puasa. Itu pada masa kita menggunakan mula puasa dengan melihat anak bulan. Tapi sekarang kita ni mengikut sistem falak. Falak tu mana kiraan hisab. Ya, kira-kira dalam hisab tu memang anak bulan tu ada di ufuk, di kaki langit pada sekian-sekian jam masanya. Itu sudah dinamakan dia ikut sistem falak atau hisab yang sekarang sedang berjalan di banyak negeri termasuk negeri kita juga, ya. Jadi itu tak timbul lagi lah masalah melihat anak bulan. Soalan ketujuh, apakah boleh berbuka puasa bagi seseorang yang bermusafir jauh dalam bulan Ramadan sedangkan dia bertolak dari kotanya setelah subuh? Dia nak musafir. Musafir pergi mana-mana tak kisahlah, musafir jauh. Kalau kita kata orang musafir tu harus berbuka, betul. Tetapi dia keluar negeri dia lepas subuh. Maknanya dah masuk waktu berpuasa. Jadi sekarang ni dia nak berbuka, dia dah niat puasa. Kemudian pukul 8 pagi dia pun bertolak. Dalam keadaan dia bermusafir sekarang. Maka di sini apakah boleh dia berbuka? Inilah soalannya. Jawapannya tidak boleh. Dan manakala sebahagian ulama iaitu mazhab Imam Hanbali dan Muzni, Al-Imam Muzni mengatakan boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Sebabnya permulaan puasa dia dalam negeri. Jadi bila dia mula puasa dalam negeri, dia dinamakan wajib berpuasa. Dan kalau sekiranya dia musafir, itu perkara yang baru mendatang. Jadi wajib dia meraihkan, mengutamakan permulaan puasanya itu dengan dalam keadaan dalam negeri yang wajib puasa. Jadi tak boleh dia batalkan. Dia punya musafir boleh tangguh pada malam hari, petang hari. Ustaz ni flight kita dah macam ini. Kau sabar je lah, puasa saja. Dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau sekiranya mazhab Hanbali dan juga Imam Muzni itu daripada imam yang mazhab Syafi'i juga, beliau mengatakan boleh. Itu ada pendapat yang mengatakan boleh jugalah dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau kita dapati kesulitan, tak ada masa lain nak ditukarkan jadual kita, maka kita bolehlah berbuka pengikut pendapat Imam Muzni ataupun mazhab Hanbali. Tapi yang sebaiknya jangan berbuka sampailah kita waktu berbuka puasa di negeri yang kita pergi. Umpama orang pergi umrah bulan Ramadan, dia naik kapal terbang pukul 5 petang, Saudi Airlines. Dari Singapura dia keluar pukul 5 petang. Waktu Singapura pukul 7.10 malam waktu berbuka, dia masih lagi di atas kapal terbang dan nampak matahari. Dia tak boleh buka. Sampai bila dia nak kena buka? Apabila dalam penerbangan dia melalui masa yang matahari tenggelam. Dan biasanya 4 jam kemudian, 3 jam kemudian, lebih kurang pukul 9 malam atau 9.30, waktu dia sudah berada di atas, kita katakan negeri India umpamanya, maka barulah nampak matahari tenggelam. Jadi panjang sikitlah puasa dia. Jadi dia kena ikutlah negeri mana yang dia berada, bukan negeri daripada asal dia, ya. Soalan yang ke-8, bagaimanakah hukum merasa mencicipi makanan bagi seorang yang berpuasa ketika sedang memasak, baik lelaki atau perempuan? Dan adakah membatalkan puasanya? Ini biasalah ibu-ibu, ya, ataupun chef yang masak. Bila dia masak ni nak rasalah cukup garam ke, asam ke, ada kurang ke apa, dia nak rasa kat lidah dia. Bukan dia nak telan, dia nak rasa kat lidah. Apa hukumnya? Boleh dan hukumnya tidak makruh jika benar-benar diperlukan dan tidak batal puasanya selama tidak ditelan. Jadi hukum yang boleh lah, ya. Kerana dengan syarat diperlukan. Kalau tak perlu, ibu sedang masak-masak kat dapur,
Bapak ni balik, rasa sikit. Kau ni nak rasa, ni puasa. Alah, rasa sikit. Jangan. Itu kau punya makruh. Kenapa? Sebab tak ada keperluannya. Tapi yang membatalkannya kalau kita telan. Baik si ibu ke, yang tukang masak ke, yang tak masak kalau dia telan, itu barulah batal. Selagi dia tak telan, tak batal. Tapi merasa-rasa tu, kalau ada keperluan boleh. Kalau tak ada keperluan, maka hukumnya itu adalah makruh, ya. Soalan yang ke-9, bagaimanakah hukum sahur? Bagaimanakah hukum jika ditinggalkan? Bagaimanakah hukum jika bersahur sebelum masuk waktu jam 12? Jadi kita dah sampai bab sahur ni. Kita ada pula dia punya huraian-huraian dia, ya. Adab-adab sahur dan sebagainya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita berhentilah pada soalan yang ke-9 bab sahur. Wallahu a'lam, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita sampai di sini saja untuk kita pengajian pada malam ini. Pengajian ini kita akan terus sambung lagi pada esok hari insya-Allah pada jam yang sama pukul 9 malam. Jadi jangan kita tinggalkan, sebab semua pelajaran yang kita baca ini semuanya bersangkut paut dengan puasa kita yang akan datang bulan Ramadan yang lagi berapa 6 hari saja. Hari ini hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, ya. Lagi 5 hari saja. Ya, jadi kita berdoalah kepada Allah Ta'ala. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatkanlah kami dalam bulan Sya'ban yang ada ini, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, terimalah amalan kami, ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu masjid-Mu, ya Allah, agar dapat kami bersolat tarawih di dalamnya, dan dapat kami melakukan amalan ibadat di bulan Ramadan ini dalam rumah-rumah-Mu yang mulia, ya Allah. Ya Allah, Kau lindungilah kami, anak isteri kami, keluarga kami, masyarakat kami, negara kami, dan semua negara-negara dunia ini daripada penyakit COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah penyakit ini daripada manusia seluruhnya, ya Allah. Ya Allah, kami mengaku kami banyak melakukan kesalahan. Ampun dan maafkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, dan sekalian kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.